أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari kerana masih lagi memberi ruang dan peluang meneruskan pengajian hadis 40 Imam An-Nawawi, yang mana hari ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-19. Jadi sebelum kita mula dengan lebih jauh, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah dan memohon pada Allah dan bertawassul dengan Al-Quran dan surah Al-Fatihah, dan dengan segala amal soleh dan segala perbuatan yang kita buat malam ni, niatkan dengan yang demikian itu dihadiahkan pahalanya kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan niatkan juga agar dihadiahkan bacaan semua yang tadi itu dan amal soleh tadi itu kepada semua roh-roh almarhum yang pergi dahulu daripada kita, termasuklah semua yang mana yang diniatkan oleh tuan-tuan sendiri, termasuklah yang mengikuti kita di alam maya ni pun sama jugalah. Kita niatkan juga kepada sekalian kaum muslimin muslimat, dan khusus kepada anak-anak kita yang tengah menduduki peperiksaan. Esok last day mereka periksa lah. Semoga bagi mereka berjaya, keputusan mereka elok, mereka baca soalan faham. Orang yang nak periksa kertas mereka tu, cikgu-cikgu semua pun lapang dada lah masa periksa kertas mereka nanti.
dan kepada anak-anak kita semoga jadi anak-anak yang soleh, solehah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, dan ilmu ada seperti ilmu Rasulullah, dan semoga dipelihara hidup mereka, Allah bagi kebaikan pada mereka, anak-anak semua ni. Dan semoga yang mana yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang mana yang dalam dilemanya Allah temukan jalan keluarnya, yang mana yang berhajat Allah tunaikan hajatnya, yang mana yang berhutang Allah mudahkan melangsaikan hutangnya, yang mana yang belajar Allah bagi lapang dada, tenang hati, luas fikiran, tajam ingatan, yang mana yang bujang Allah temukan jodoh soleh-solehnya, yang mana yang dah kahwin Allah anugerahkan anaknya, yang mana yang ada anak-anak jadi anak-anak soleh penyejuk mata kedua ibu bapanya, yang mana yang Allah nak ambil nyawa, semoga Allah ambil nyawa dalam keadaan yang paling baik, dan Allah jangan ambil dalam keadaan yang paling tak baik. Dan yang mana yang berniaga di luar sana, yang mana yang berniaga, yang buat bisnes apa semua, Allah mudahkan urusan. Yang mana kerja Allah mudahkan urusan. Yang mana yang berdagang Allah bagi laku. Yang mana yang tak termasuk dalam niat kita ni yang kita sebut tu, tapi mereka buat perkara baik, semoga Allah terima. Dengan segala niat itu, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Kita baca sikit satu buku yang baik ini, tajuk dia Amalan Pembuka Pintu Langit. Maksudnya amalan-amalan yang membuatkan pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka ni maknanya doa makbul, hajat tunai, Allah redha, itu banyaklah. Buku ni ada di luar sana, karangnya oleh Imam Muda Megat. Bagus buku ni. Jadi kita baca hadis yang pertama dulu sikit sebagai semangat untuk kita. Antara amalan yang membuka pintu langit, amalan yang pertama adalah berdoa di sepertiga malam. Terutamanya malam ni lah, Khamis malam Jumaat, doa mustajab. Imam Syafi'i sebut malam ni malam doa mustajab. Eloklah kalau kita baca selawat juga dulu sebagai pembuka. Lupalah lama tak baca selawat. Mari kita baca selawat lah malam Jumaat ni. Mari kita baca selawat badar lah, senang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatih. Baik, buku amalan pembuka pintu langit. Maknanya langit ni sentiasa aja ada buka tutup dia. Every day. Setiap kita. Tapi kena tahulah amalan dia apa. Baru semangat kita buat. Jadi amalan yang pertama malam ni kita share. Berdoa di sepertiga akhir malam. Bahasa canggih dia. Berdoa mula pukul 4 pagi. 4 pagi, 5 pagi. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Lah ni subuh 5.50 kan. So lebih kurang time tu lah daripada pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sampai sebelum subuh. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfirahu lahu atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dengar elok-elok terjemahan dia. Sentiasa turun rahmat Allah, yakni Allah Ta'ala, rahmat Allah pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Rahmat Allah turun ke langit dunia. Hadis ni pengarang bagi tahu dia sebab malam ni saya ambil kitab ni nak baca amalan saja. Kalau ikutkan pengarang dia, bila kita baca dengan pengarang dia Imam Muda Megat, dia bertulislah, dia kata kenapa dia pilih hadis ni yang pertama. Salah satu dia untuk nak melawan fahaman-fahaman Wahabi yang mujassimah yang kata Allah duduk kat langit. Tu hadis pertama dia bubuh yang ni. Dia ada tulis dalam ni. Lah ni kan orang semua duk lawan Allah ada di langit apa. Haula wala quwata illa billah. Ngajilah dulu Quran, hadis, tafsir, daripada duk mengaji Allah duk tak mana lah, langit lah apa duk mengajar orang. Disiplin ilmu bagi betul ya nah.
Ni saya sebut kat tuan-tuan, anak-anak kita lahir, mereka ni lahir ni jadi daripada kita lah. Umur 6 tahun masuk universiti terus. Tak betul lah. Semua benda ada disiplin. Umur 15 tahun, lani zaman lah, 15 tahun nak menikah terus. Bagilah ilmu menikah dulu. Kalau ia pun nak bagi dia kahwin, tak kena. Disiplinnya tak cantik. Lain orang dulu lain. Sebab orang dulu zaman nenek kita, kehidupan ni adalah universiti dia. Sebab zaman tu mana ada universiti banyak. Lah ni universiti dibentuk untuk memberikan ruang pembelajaran. Jadi hidup ni dia dah tak jadi lagi ke satu universiti yang luas untuk kita. Jadi dia akan mendukung anak-anak kita ni untuk jadi blur. Kalau tak pi universiti, tak pi sekolah, dia jadi blur. Betul ya? Dulu dah pi masjid pun cerdik. Zaman Datuk apa semua ni, naik kapal haji, pi haji balik pun alim. Zaman lah bukan. Jadi dia ada disiplin dia. Sama juga, apa kita kata, baru lahir mesti belajar menerak. Lepas belajar menerak, belajar mengangkat pungkuk. Lepas belajar angkat pungkuk, merangkak. Lepas merangkak, berlari. Lepas berlari, berjalan balik macam biasa, pandai main bola. Mana boleh lahir keluar perut mak main bola? Tak logik. Sebab apa? Semua benda ada disiplin. Jadi sama macam kita, jangan ajak masyarakat benda yang tak ada disiplin. Tuan-tuan orang cerdik ni, dalam kelas kita ni tak pernah kita kata tuan-tuan tak cerdik. Kita mengaji dalam bentuk menghormati pemikiran semua orang. Ni yang mana duk tengok saya ni, tuan-tuan semua cerdik. Gunakan kecerdikan itu memahami kehidupan. Sebab itu anak-anak ni, pakcik pesan, uncle ustaz pesan ni, dengar ni, uncle ustaz pesan. Mak bapak suruh pergi sekolah bukan semata-mata untuk nak jadi pandai. Sebab duduk kat rumah pun boleh pandai. Tapi pergi sekolah, belajar untuk selesaikan masalah. Belajar untuk berkawan, belajar untuk tengok dunia ni, satu kelas ada 30 orang. Belajar. Sebab apa? Hidup ni susah. Hidup ni susah. Benda ni tak boleh selesai selagi kita tak belajar dekat sekolah pandai-pandai elok-elok. Bukan pandai-pandai tu maksud jadi pandai dah. Belajar elok. Reti nak berkawan, reti nak bercakap, reti nak hormat orang, reti nak hormat cikgu. Yang ni kena belajar. Kalau duduk rumah tak belajar pergi mana-mana, dia tak cerdik benda ni. Sebab tu orang suruh pergi sekolah, pergi belajar. Pasal apa? Nak belajar disiplin hidup. Ni semua ni pergi sekolah ni. Ni semua ni pergi sekolah ni, pergi belajar. Tara pergi belajar ni, duk ada jadual waktu. Tanya sikit, hari Sabtu Ahad boleh buat jadual sendiri lah? Boleh disiplin ikut lah? Tara tu pun susah. Tara tu pun susah. Nampak? Jadi kita nasihat semua yang dengar, yang tengok, tolong ikut disiplin ilmu. Sebab itu selain dari Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab yang 4, dan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, dia punya disiplin ilmu dia kacau. Disiplin ilmu dia kekarut. Dan yang duk tengok ni, semua ni yang duk ada ni, semua boleh nilai benda tu. Boleh faham? Jadi saya ulang sekali lagi, tolong jangan belajar benda pelik-pelik, ikut disiplin ilmu satu-satu. Okey? So tajuk kita dia bagi antara yang membuka pintu langit, amalan yang pertama ialah berdoa. Jadi kita bukan suruh bangun sembahyang malam ni, tajuk ni dia bukan suruh bangun sembahyang malam, dia suruh berdoa aja. Tapi saya tak baca lah hadis tu, saya habang saja. Jadi siapa nak baca lagi, pergi tengok buku tu kat luar. Dia ada hadis dia dekat sini.
Siapa yang terjaga malam, lena-lena jaga, terkejut, mimpi kah, pi kencing kah, pi berak kah, bersenak perut kah apa, terjaga. Ataupun tidur dia dah dekat ujung katil, betul nak terjatuh, jaga, ambil selimut. Ataupun sejuk, malam hujan, aircon buka, terjaga. Main nama terjaga saja, jangan lupa baca doa ni. Dia ada bagi doa dia, kita baca sikit. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa qal, kemudian sambung pula Nabi kita. Apa dia? Allahumma ghfirli, ataupun Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Apa akan berlaku? Kata Nabi, dia akan dimustajabkan doa dia dan diberikan kepada dia apa dia? Maka sekiranya dia berwuduk dan menunaikan solat, bukan kerana Nabi meninggalkan pedoman, siapa yang jaga baca doa tersebut. Alangkah beruntungnya seorang yang ditakdirkan Allah terjaga malam, seolah-olah dia tu mengikut Allah hantar malaikat kejut dia tu, dia terjaga, dia baca doa tadi. Apa doa dia? Lagi sekali saya baca. Siapa nak rakam? Nak baca? Siapa yang terjaga malam, maka bacakan doa ini, kerana berdoa di sepertiga malam itu dimustajabkan doa. Jadi apa doa dia? Kata Nabi SAW, hadis Imam Bukhari. Okey, tengok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي. Allah akan ampunkan dosa dia. Itu dia doa dia. Boleh dah? Selesai, habis buku. Jom buka hadis yang ke-19. Hadis hari ini, kalaulah dalam banyak-banyak hadis tak boleh nak hafal, tapi malam ni Allah buka pintu hati kita semua. Kita doa, ya Allah buka dan lapang dah dada kami, hati kami malam ni bagi kami faham. Amin ya rabbal alamin. Cukup hadis ni untuk jadi bekal kita, kata ulama. Cukup. Best hadis malam ni. Saya cuba baca sehabis mungkin insya-Allah. Al-hadithu tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An, kalau dalam kitab kita dia pendek saja, An Abil Abbas, dia terus pi tang tu. Tapi kalau kita baca salah satu kitab syarah kepada Arba'in An-Nawawiyah ni, nama kitab dia Fathul Mubin, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Fathul Mubin, antara kitab yang sedap baca. Dia tulis dahsyat, sebab beliau antara ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sangat-sangat mencintai Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton, tengok saya, bagi perhatian, tengok saya. Semua tengok. Majoriti ulama-ulama masyhur, kalau Inggris kata bahasa kita, bahasa Francis like kita, Penang, apa dia? You name it, namakan siapa saja. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah. Siapa lagi? Ambil mazhab pula. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama pula ulama-ulama yang soleh. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Adham. Namakan pula siapa-siapa. Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Namakan lagi siapa?
imam-imam yang orang kata apa, Al-Quran dan sebagainya, bubuhnya nama siapa? Imam An-Nawawi, imam yang daripada alam Melayu, Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Palimbangi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Al-Banjari, Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok kenali nama saja siapa? Raja Haji Fisabilillah, pejuang-pejuang, Tok Datuk Tok Janggut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bubuhlah nama apa pun tak keluar dah takat tu ya boleh. Bubuhlah mana pun, semua mereka akan bersatu pada satu tempat, iaitu mereka cukup memuliakan, mencintai Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah keluar daripada mulut mereka sanggup sampai hati, bahasa kita kata sampai hati, atau bahasa utara kita apa dia, tergamak, keluar daripada mulut-mulut mereka yang nama saya sebut tadi tu, mereka tak tergamak. Yang hari ni berapa ramai yang sanggup tergamak sampai hati dalam ceramah. Habang kata mak bapak Nabi dalam api neraka, la haula wala quwata illa billah. Hang tergamak tu. Ni nama-nama yang saya sebut tadi tu, mereka semua tak pernah keluar daripada mulut mereka melainkan yang baik dan memuji-muja keluarga Nabi kita dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nak jadi orang hebat, jangan tinggal rukun ni, syarat ni, tanam kat anak-anak kita, tanam kat mereka, tanam. Al-hadisut tasi'a asyar, hadis 19. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas kan cousin Nabi, Abbas pakcik Nabi. Jadi bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nak mula tu, dia tulis apa? Dia bubuh kurungan dulu. An, bubuh kurungan. Apa dia? Al-Hibrul Alim. Dia bagi gelaran, dia letakkan gelaran-gelaran. Orang yang alim dalam ilmunya, orang yang saleh, turjuman Al-Quran, orang yang menjadi terjemah Al-Quran yang berjalan, bagi gelaran dulu yang tu kat depan. Baru dia sebut Abil Abbas, Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam kurungan Imam Ibnu Hajar tulis dulu Ammi Rasulillah, tulis dulu Ammi Rasulillah, pakcik Nabi. Habang kat kita yang baca kitab dia tu, bila baca kitab Arab dia tu, Allah, pegang pun kita tahu yang ni orang yang cukup muliakan Nabi ni, dia sayang Nabi ni. Kita jadi lugu tu. Yang tu kita mau. Sebab itu tengok saya, jangan habang hang baca berapa banyak kitab, tapi sebaliknya kata ulama, habang macam mana kitab membentuk hang jadi orang bagus. Jangan duk habang hang baca kitab banyak, habang macam mana kitab membentuk hang jadi orang bagus. Tu sebab tu antara amalan ulama-ulama Nusantara, bila mereka karang kitab-kitab mereka dengan ikhlas dan sebagainya, mereka mohon Allah supaya jaga kitab tu, sehingga tahap ada sebahagian mereka kan dulu bukan pakai typewriter, bukan pakai ni, tulis tangan kan, pakai dakwat. Maknanya bukan ada photostat, kalau nak kena salin balik. Jadi manuskrip utama mereka tu yang tulis pakai dakwat tu, sanggup pi tepi laut, ya Allah, kalau aku tak ikhlas, tenggelam buang kitab ni, kitab terapung duduk elok. Hak tu baru cetak bagi semua orang baca. Sebab apa? Kitab mereka membentuk kita jadi orang soleh, orang bagus. Ni saya doa abang ni. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. So hadis ni daripada cousin Nabi, anak kepada pakcik Nabi, yang merupakan sahabat Nabi yang alim, sahabat Nabi yang soleh, sahabat Nabi yang muda tetapi telah menjadi penafsir Al-Quran yang paling cantik sekali. Beliau apa kata dia?
Qala, kata dia, kata beliau, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku naik belakang Nabi di atas kenderaan Nabi. Dalam terjemahan ulama, kenderaan itu adalah bagol. Bagol ni besar daripada kalde, kecil daripada kuda. Besar daripada kalde, kecil daripada kuda. Badan macam kuda, muka nak mirip-mirip macam kalde. Yang ni bagol. So Nabi naik bagol, belakang Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ibni Abbas. Wah, untung dia. Pasal peluk Nabi ya. Ni ulama kita punyalah sayang Nabi ni sampai kepada tahap mereka tulis dalam kitab mereka apa? Mereka cari kira berapa ramai orang yang biasa naik kenderaan dengan Nabi. Orang panggil istilah kita kapul. Mereka naik dengan Nabi. Berapa orang? Approximately, tulis nota, plus minus 50 orang. Dalam beratus ribu sahabat, hanya 50 orang saja tambah tolak yang biasa naik kenderaan dengan Nabi. Bukan semua. Bukan semua. Ni semua orang-orang pilihan Allah. Rezeki mereka naik kereta dengan Nabi. Oh, Allahu Akbar. Antaranya seorang pemuda bernama Abdullah bin Abbas. Bukan muda pun, lebih kepada kanak-kanak lah, tapi kita panggil pemuda. Nabi wafat, beliau berusia dua riwayat, satu 13 tahun, satu 15 tahun. Maknanya masa Nabi wafat baru umur 13 tahun dengan 15 tahun, tingkatan 1, tingkatan 3. Allah, muda sangat. Tapi apa ulama sebut? Alim. Berjalan Sayyidina Umar tu pergi masuk dalam kumpulan Ahlul Badar. Ni cerita bulan lepas. Siapa mai ingat lah. Siapa tak mai tak ingat, tapi mungkin yang mai pun ada yang tak ingat jugalah. Ulang sikit. Bulan lepas kita ada cerita pasal perang Badar. Betul? Kita cerita pasal akhlak para sahabat, macam-macam lah kita cerita. Antaranya soalan yang question mark, pasal apa malaikat turun ramai beribu-ribu, walhal malaikat seorang saja boleh takik orang mati semua. Sebab jawapannya ialah, kata ulama, Allah menurunkan malaikat dengan sifat adil Allah Ta'ala. Walaupun yang nak lawan tu musuh, Allah tetap adil dengan mereka. Allah turunkan malaikat dengan kekuatan manusia. Sebab tu dia turun ramai. Malaikat ni tak sah kata takik, dia jerit ya, mati. Maksudnya kaum Nabi Soleh kaum Nabi Soleh. Tuan-tuan tak ingat tu, tengok terbeliak lah betul. Kaum Nabi Soleh, macam mana mereka buat kat unta Nabi Soleh? Lah, malaikat jerit kat dia, pekik kat dia. Malaikat ni dia. Suara yang mai tu tak tahulah lagu mana kan, kita tak tahu. Tapi bila kita jerit tu, jerit saja mati orang. Tok Sah kata jerit 10 malaikat, salah satunya malaikat Jibril, Mikail, Munkar, Nankir, Raqib, Atib, Ridwan, Malik, Israfil. Ujung Israfil meniup sangkakala. Tiup dunia hancur. Tu dia tiup hancur. Allah. Makna kalau takat nak lawan perang Badar 1000 orang, hang tiup dunia hancur. Hang tiup dunia hancur. Takkanlah nak lawan Badar 1000 orang hang. Faham tak? Tapi kerana sifat Allah kok mana pun dia adil. Cuma ni tambahan, tengok saya dalam doa kita, kalau tak sebut mulut pun di hujung hati itu minta jugalah
supaya Allah jangan hitung kita di akhirat dengan keadilan dia. Dia buat adil dengan kita jahanam. Dia buat adil dengan kita jahanam. Minta rahmatlah semoga Allah merahmati tuan-tuan dan saya di akhirat esok insya-Allah dan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Allah hitung kita dengan adil dia. Sebelah mata tak lepas. Habis silap-silap bulu mata pun tak lepas apa. Hak jambang lagu ni lagi mampu. Kita semua jenis geng jambang kilo punya. Hak bulu mata pun tak lepas. Jambang mampu. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku duduk belakang Nabi tu. Tiba-tiba Nabi kata, faqala, Nabi kata kat aku, mana Nabi habaq kat dia. Dengar ni nak cakap ni. Ya ghulamu, hai anak, hai budak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak cakap kat hang beberapa perkara. Dalam bahasa manusia biasa, sebab ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lain sikit kita terjemah, tapi dalam bahasa kita seolah-olah kita duduk lagu ni Wiwi ni nak tanya sikit boleh tak? Ada lebih kurang lagu tu, maknanya simple ya. Wiwi aku nak abang sikit macam ni ya. Simple. Tapi sebab Nabi, Allah bagi mulut Nabi, walaupun Nabi kata aku nak simple lah dengan hang, dia tak simple. Dia tak simple. Kalau tak mesti Nabi kata ni aku nak ajak hang benar-benar berat ni. Tapi Nabi kata ni nak abang sikit lah. Walaupun Nabi kata ni nak abang sikit, tapi nak abang sikit ni berat, dahsyat. Apa Nabi kata dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika naik? Nabi kata, ya ghulam, hai anak, u'allimuka kalimatin. Ni nak pesan sikit kat hang ni, dengar ni. Apa dia? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Tengok hadis ni. Kalau jenis nak baca saja, tak mau ada cikgu, kita akan kata apa? Terang-terang ni apa kata tuan-tuan? Bukan saya, hadis ni. Apa dia? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Awak, Allah lemah sangat kah yang hang nak jaga Tuhan? Jadi baca kena ada guru. Walaupun Nabi sendiri yang sebut hadis Nabi, bukan boleh kita faham buta-buta lagu tu ya. Bila baca-baca Allah ada tangan, tangan. Allah ada kaki, kaki. Allah ada mata, Allah duduk kat langit, mana boleh lagu tu? Hak ni macam mana? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Tu dia lemah Allah sampai nak kena jaga dia. Apa maksud kat sini? Ni orang-orang biasa hak mana mai kita ni, hak yang depa kata semua orang boleh semua orang boleh ikut sendiri ni nak tanya, hak jaga Allah ni nak jaga apa? Maka ulama mai kat kita bagi tahu, jaga Allah maknanya jaga hukum hakam Allah dan agama dia. Tu maksud dia. Sebab tu tengok saya, tolonglah yang mana yang duk tengok ni yang mana saja ni habaq sikit saya. Ni hak mana netizen duk ada sini yang mana duk pakai fake account, berhentilah. Dosa duk kata orang hang sanggupkah jadi begitu rendah martabat hidup hang? Buat fake account banyak-banyak mengata ke orang, hang serendah tu ke hang punya hidup? Hak tu ke tujuan hidup hang? Tambah pula kalau hang yang mana yang jadi ni netizen ni, kalau hang tu pelajar universiti, serendah tu ke martabat hang? Depa nanti buat akaun banyak-banyak apa tu, bangga boleh duk mengata ke orang. Hak ni manusia paling rendah sekali dalam hidup dia. Hidup hang untuk dicipta Allah untuk mengata orang. La ilaha illallah. Hang sanggup pilih hidup lagu tu no. Tengok ni hak mana yang duk mengata ni, hak yang duk ada dalam ni. Jangan risau, tiap-tiap hari kita cek ada aja. Kita nak habaq kat depa ni siap-siap. Sebab apa? Kita sayang depa. Apa dia? Tengok Nabi kata kun
jadi kamu aliman, orang alim, au muta'alliman, orang yang belajar ilmu, au mustami'an, orang yang dengar ilmu, au muhibban, cinta orang yang ada ilmu. Apa dia? Jadi kamu orang yang mengajar, alim, belajar, dengar, atau mencintai orang yang duduk dalam ni. Wala takun khamisan, jangan jadi hak lima. Baik, sekarang yang duduk mengata ni dalam ni hampa duduk kumpulan mana? Hampa orang alim. Kalau hampa orang alim, hampa tak akan buat kerja ni punya, sebab hampa tahu dalam kitab cerita apa. Hampa orang yang belajar ilmu, hampa belajar ilmu apa sampai sanggup merendahkan diri hampa dan nilai harga diri. Yang ketiga, hampa dengar ilmu, dengar apa untuk belajar kalau duk mengata ke orang. Hampa jadi orang yang mencinta, tobat lahum, yang tu bukan hampa. Habis hampa jadi yang mana? Nombor 5. Hampa sekarang tengah jadi orang yang Nabi kata jangan jadi. Hak tu hampa duk jadi. Ni. Jangan ada dalam ni duk buat perangai lagu tu. Minta jauh simpang daripada anak-anak kita. Pekerjaan apa ni? La ilaha illallah. Rendah martabat harga diri. Rugi hidup. Tu. Nabi habaq apa? Nabi kata, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga agama dia. Pegang teguh agama dia. Dan Nabi tak pernah janji siapa duduk dalam agama ni, semua duk main surau, duk main masjid ni, semua pegang agama kuat ni, ibu-ibu semua ni, Nabi tak pernah janji pun a bed of roses, katil yang penuh dengan bunga-bunga ros. Tak. Nabi kata siapa genggam agama akan genggam macam genggam bara api. Tengok saya. Sebab itu semua di sini, antara benda yang ada dalam agama apa dia? Kita ambil poin simple aja. Jaga keluarga. Selalu saya sebut kat meja ni, mesti saya sebut kat meja ni. Sebab apa? Kuliah kita kuliah keluarga. Kita adik-beradik, kita beradik-beradik punya. 7, 8, 6. Kita semua beradik-beradik saja. Jadi kita pesan apa? Tengok saya. Tengok saya. Antara benda yang ada nilai dalam agama, antara benda yang Allah suruh kita jaga sebab jaga agama dia adalah jaga agama. Tengok saya. Azan masuk atau lagi? Masuk dah apa? Azan? Terlepas dah. Tak abang. Ni pun galik ke? Duduk galik, duduk tengok. Lepas dah. Tak, kalau nak saya azan, saya boleh azan. Minta maaf, minta maaf. Sekarang sudah pun masuk waktu semayang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Baik, selesai. Maafkan saya. Yang mana tadi? Antara benda dalam agama yang kena jaga adalah keluarga. Sebab tu tengok saya. Tengok saya. Sebab tu nak sebut, kalaulah pasangan kamu adalah seorang guru, maka bersedialah untuk dia menghabiskan masanya dengan masyarakat dan menghabiskan masanya dengan ilmu dan menghabiskan masanya menjadi rujukan kepada masyarakat. Kalau pasangan kamu adalah pekerja, yakni orang-orang yang bekerja biasa, bersedialah untuk menerima bahawa dia akan ada masa waktu pagi dia di pejabat, dia tak akan ada di rumah dan dia akan pulang dalam keadaan letih. Kena terima benda tu. Kalau pasangan kamu seorang doktor, kamu kena terima dia kena tengok orang, bertentang mata dengan orang, dia kena nasihat orang, dia kena bagi pandangan dia pada orang. Kalaulah pasangan kamu seorang pemimpin, kamu kena bersedia, dia bukan lagi jadi milik kamu seorang, dia akan jadi milik masyarakat. Dia kena dengar berapa ramai orang dan dia perlukan tempat bersandar tulang belakang dia, iaitu kamu, untuk support dia. Kalau pasangan kamu seorang, apa lagi? Nak bagi apa contoh lagi? Ahli sukan. Okey, kalaulah pasangan kamu seorang ahli sukan, kamu kena bersedia, dia kena ada latihan dan dia membawa nama negeri dan negara. Beban berat tu ada pada dia. Benar ni kita kena. Sebab baru kita jaga agama kita. Kita jaga agama Allah. Sebab Allah dia mengambil berat untuk semua, daripada sekecil-kecil anak sampai setua-tua orang, daripada sebelum hidup sampai selepas mati. Itu agama. Jadi Nabi pesan kat Ibni Abbas, ni budak kecil ni,
Apa antara yang ulama terjemah? Ulama terjemah dengan anak-anak kita yang mana darjah 1, 2, 3, 4 ni, kita tak boleh cakap dengan dia bahasa budak-budak dah sangat. Jangan adik darjah 1 dah. Duk adik apa lagi? Dia dah darjah 1, budak-budak macam hak duk berlari 2 tadi tak apalah. Ni kita bercakap bahasa baby dengan dia. Hak mana tadika, hak mana yang dah naik besar dah, kita kena cakap kat dia, cik, semayang elok-elok, kena cakap bahasa elok. Sebab apa? Cuba bayang, Nabi wafat umur beliau 15 atau 13. Dalam ni tuan-tuan nak ambil berapa? Bagi saya satu, 13 ke 15? Tuan-tuan nak ambil mana? 15. Datuk, 15. Okey, 15. Okey, contoh kita ambil 15. So katalah tengah duk naik unta barol dengan Nabi ni, katalah lagi 3 tahun Nabi wafat. Contoh. Makna umur Nabi 60. Jadi umur dia berapa? Umur dia baru darjah 6. Betul tak? Dia duduk belakang Nabi, duk peluk Nabi ni, dia darjah 6. Nabi kata apa kat dia? Jaga agama, jaga Allah, Allah jaga kamu. Tu maknanya apa? Tuan-tuan, kita dah boleh pesan dah ke anak-anak kita, darjah 1, darjah 2, darjah 3, benda yang agama. Abang, kalaupun tak macam ni, cukup abang pergi sekolah lagi, kalau semayang nah, semayang elok-elok. Tu ya, pesan ni. Kemudian ulama jawab lagi, apa dia? Hebatnya Nabi pilih waktu yang boleh masuk dalam kepala otak. Antaranya ketika kita naik kenderaan atau dalam perjalanan. Dalam berjalan tu, tuan-tuan duk balik sekolah, duk bawa anak, cakap dengan dia, tanya dia sekolah dia macam mana, masa tu nak bagi nasihat. Tuan-tuan tengok saya, antara ni yang saya buat di rumah saya lah, share bila soalan yang kami akan tanya anak-anak bila mereka balik rumah. Apa antara soalan dia? Yang pertama, abang kat sekolah tadi benda apa yang paling syok? Tu soalan. Jangan tanya soalan ya, tak. Kalau tuan-tuan tanya soalan ya dengan tak, dia jawab ya, tak. Tambah pula mata duk tengok handphone. Dia duduk, abang tadi pergi sekolah best tak? Best? Habis. Jangan tanya yang tu. Abang, tadi kat sekolah banyak kerja? Banyak? Tanya dia soalan buka. Abang, di sekolah tadi apa yang best? Saya yang paling best sekali waktu rehat lah. Dia jawab, tak apa, tak usah. Gelak sebab terhibur, bukan gelak sebab peleceh dia, bukan gelak sebab nak camdek dia. Boleh faham? Gelak sebab terhibur. Bang, jadi sekolah apa hak best? Seorang kata, saya tadi waktu rehat lah, rehat best, saya pergi keluar, saya makan. Jadi kita tahu, dia ni dia makan ni, dia punya ni. Jadi kalau apa-apa kita nak counter dia, abang sebelum makan sekejap lagi cek pergi semayang dulu lah, lepas tu baru makan. Kita ada benda, kita tahu dia ni lagu mana. Hak seorang lagi, dek, macam mana kat sekolah apa yang best? Saya yang best tadi, saya dekat sekolah, saya tolong cikgu angkat buku. Kita lagi begitu. Tapi kalau hak nangoi-nangoi ini lain sikit lah. Dia pun nak jawab juga. Saya yang best dekat sekolah. Tapi saya minta maaf tuan-tuan, anak-anak saya memang dia cakap KL lah, sorry lah. Tak upaya. Saya kat rumah cakap, ini dia tak bunyi lagu tu. Dia aduh, rasa gagal lah saya di situ. Gagal lah. Dia kata saya abati. Dia cek pun dia tak pakai. Itu karut tu. Dia kata saya kecil, dia kata, saya dekat sekolah yang saya paling suka, dia kata yang paling saya best sekali, saya main dengan kawan. Dia panjang sikit cerita dia. Kawan saya nak tangkap, saya tenang bola tu. Dia punya cerita. Kita dengar. Dia panjang cerita dia. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, abang, apa yang dekat sekolah tadi yang bagi abang teringat sampai sekarang? Apa benda hak dia ingat sampai sekarang? Dia dah balik rumah pun dia duk ingat. Kawan dia kata kat dia ke? Dia kata kat kawan dia ke? Yang tu tuan-tuan punya kerja lah. Problem solving lah.
Kalau orang buat kat dia, macam mana tuan-tuan nak tambah jati diri dia sebab esok dia nak pergi sekolah? Kalau dia buat orang, macam mana esok dia nak pergi minta maaf ke orang? Tuan-tuan lah, kita sulam dia. Masa tu lah nak bagi cerita Rasulullah, sahabat ke apa. Jalan cerita tu. Mula dengan soalan dua tu. Lepas tu nanti dia panjang cerita. Tiap-tiap hari tanya soalan lagu tu. Sempoi. Dia punya cerita dia best. Pasal waktu duduk nak makan, lepas semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua tu time otak tengah jalan. Yang ni saya baca sikit lah dalam psikologi. Sebab apa? Nabi tengah naik kenderaan cakap. Awak tak cakap masa turun. Patutnya kata Ibni Abbas, aku suatu hari naik kenderaan dengan Nabi, aku turun-turun, Nabi cakap kat aku. Awak dia tak kata lagu tu. Tengah duk naik cakap, maknanya ada momen-momen sunnah kita bercakap. Salah satu dia hari ni kita belajar bercakap dengan anak dan keluarga dalam kenderaan, sunnah Nabi. Settle. Sambung. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang ni perkataan ni dia bukan tujahaka tau asal dia, tapi dia ada kaedah bahasa Arab. Tapi kita tak bincang lah, saja aja saya abang ada nota dia kat situ nah. Nanti tuan-tuan rajin, anak-anak tuan-tuan yang mana pandai-pandai esok dia dalam lah sikit nah. Ihfazillah tajid tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah akan ada depan kamu. Allah akan ada di hadapan kamu. Maksudnya bila kita jaga Allah di waktu mana pun, kalau waktu senang kita jaga Allah, waktu susah Allah ada dengan kita. Kalau waktu kita semayang kita panjangkan dia dari segi tertibnya, jaga elok turun dan sebagainya, waktu kita berdoa Allah ada makbulkan doa kita. Ada bunyi lagu tu. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak minta atau nak tanya sesuatu, minta dekat Allah. Bila kamu nak minta dekat Allah. Yang ni orang yang mana yang tak setuju dengan kita, dia akan lawan tang sini. Bila mana kita ada tawassul dengan ayat Quran, tawassul dengan amal soleh, dia kata tengok Nabi sendiri kata kalau nak minta dengan Allah. Tengok saya, dia inilah namanya disiplin ilmu. Nabi yang sama juga yang ajak kita minta dengan benda-benda lain tu. Contoh, ingat tak minta pertolongan dengan amal soleh? Maksudnya, ya Allah, kalau ada amalan-amalan aku yang ikhlas dalam hidup aku, contoh kita tengah terdesak kan, kita minta kerja tak dapat, esok nak interview entah dapat entah tidak, jadi kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu mai kepada satu tahap, satu minta dengan nama Nabi kita, ya Allah, aku memohon dengan keberkatan nama Nabimu Muhammad, kekasihmu Muhammad, Nabi kesayanganmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah mudahkan interview aku. Itu cara dia, Nabi ajak. Lagi satu dengan amal soleh, ya Allah, dalam seminggu dua ni aku ada ingat satu aku buat baik. Hari tu orang mai surau, mai masjid, kawan tu tak ada duit, aku bagi kat dia RM5. Kalau hak tu aku ikhlas, tolonglah bantu aku. Boleh. Pasal apa? Hadis Imam Bukhari. Siapa cerita kat kita? Nabi cerita kat kita. Macam mana 3 orang terperangkap dalam gua. Kemudian pintu gua tu hujan, tanah lembut barangkali, depa lari 3 orang masuk, batu tu jatuh, bedum, tutup pintu gua. Jadi depa buka tak boleh, tolak tak boleh. Dia terbuka sikit dah, tak celuih depa nak keluar. Maka salah seorang daripada 3 tu kata, jom kita berdoa minta Allah Ta'ala kalau ada amal soleh kita yang kita boleh minta tolong. Nabi yang cerita kat kita. Tengok saya, kalau perbuatan tu tak betul, buat apa Nabi cerita kat kita? Jadi Nabi yang suruh minta ke Allah, Nabi yang sama yang cerita kat kita benda tu. Jadi disiplin ilmu, gabunglah. Jangan duk buat macam hak yang tadi tu setan yang cerita kat kita. Hak ni Nabi habaq kat kita. Ai hang, padalah, jangan buat macam tu. Boleh dah? Jadi Nabi ajak kita. Seorang tu kata, ya Allah, saya ni ada ibu dan ayah. Ibu saya nak minum susu. Ni cara dia doa. Nabi ajak ke kita. Jadi tuan-tuan pun boleh buat lagu tu. Maknanya bercerita dengan Allah. Ya Allah, saya ada seorang ibu,
saya ada seorang ibu yang nak minum susu, saya pergi bekerja dan cari susu. Tiba-tiba hari itu saya balik lambat, balik-balik mak saya dah lena. Saya duduk di tepi katil dia, pegang mangkuk susu tu. Walaupun anak saya, isteri saya lapar nak minum susu, sebab tu je minuman dan makanan kami yang kami ada, saya tak bagi kat mereka. Saya nak mak saya minum dulu, duduk tunggu dulu tu. Mak saya jaga, saya suar bagi kat dia minum. Lepas dia minum baru saya bagi anak-anak dengan isteri saya minum, walaupun mereka dalam lapar. Kalau itu amal saya ikhlas, tolong buka pintu gua ni, batu tu bergerak, gerum. Hadis Imam Bukhari. Orang kedua pula, ya Allah, saya ni ada seorang sepupu saya berkenan dekat dia, dia perempuan. Yang ini lelaki, yang duk berdoa ni lelaki. Saya ada sepupu seorang, saya berkenan dekat dia, dia lawa apa semua, tapi dia banyak kali tolak permintaan saya. Suatu hari dia mai berdepan di rumah saya, dia ketuk pintu rumah saya buka-buka tengok-tengok dia. Dia kata, tolong bagi bantuan duit kat saya, ayah saya sakit, saya nak berubat. Saya menggunakan peluang tu untuk kata, boleh, tapi dengan syarat hang berseronok dengan aku. Boleh faham lah kot bahasa tu nah? Budak-budak dia tengok segan pula nak cakap. Kalau orang tua saja cakap dah tadi. Hang berseronok dengan aku. Maka perempuan tu pun pikir tak lepas. Bapak punya pasal, tak apa, masuk dalam rumah dia, londeh habis, baring. Ketika aku, ni doa dia ni, ketika aku berada di antara dua kaki dia, perempuan tu kata kat aku, cousin aku kata kat aku, hang tak takut dengan Tuhan kah? Aku tersentak, ya Allah. Aku mangkit, pakai baju, salom baju, ambil duit, bagi kat dia, suruh pergi balik, pergi berubat bapak dia. Aku taubat. Kalau betul aku bangkit tu ikhlas kerana takut dengan kamu, tolong gerakkan pintu gua ni. Batu tu bergerak, gerum, tapi tak boleh keluar lagi. Orang ketiga pula, nampak? Dia minta dengan amal soleh. Saya yakin tuan-tuan ada amal-amal soleh tuan-tuan yang tuan-tuan ikhlas buat, tapi biasanya dia yang kecil-kecil, kecil-kecil yang tak perasan tu ikhlas. Kita lah, tuan-tuan janganlah anggap kita ni terror sangat. Zaman dulu Imam Syafi'i letak dekat kita semayang Jumaat 40 orang, betul kan? Kan kita mazhab Imam Syafi'i 40 orang kan semayang Jumaat kan? Pasal apa Imam Syafi'i letak 40 orang semayang Jumaat? Pasal apa? Sebab kata Imam Syafi'i, berdasarkan pandangan beliau yang alim tentang firasat manusia ni, kan Imam Syafi'i kan dia ada kitab firasat dan sebagainya, dia ada cerita kan tentang. Imam Syafi'i kata, dalam 40 orang akan ada orang soleh seorang. Tapi zaman kita lah, 1000 pun belum tentu ada seorang soleh. Kita kena terima. Susah. Tapi Imam Syafi'i punya pandangan memang itulah panduan kita. Sebab tu kita pun masih kekal 40 tadi tu kan. Sebab mengharapkan ada orang soleh. Jadi saya yakin, tengok tuan-tuan ada amal-amal soleh, ibu-ibu masak mesti ikhlas, buat ni mesti ikhlas, basuh baju ke ikhlas, ataupun pi kerja ikhlas, tu boleh doa. Orang ketiga, ya Allah, saya ada pekerja, dia tak ambil duit dia, hari akhir dia gaji tu dia tak ambil, dia berhenti kerja terus. Jadi gaji dia ada kat saya ambil gaji dia, saya laburkan. Maksudnya saya beli kambing yang saya beli ni mengawan bertambah, banyak sampai penuh satu bukit. Kan macam kita tengok bila orang buat haji kan di padang Arafah tu kan, dekat Jabal Rahmah kan, penuh kain putih itu kan. Sebab apa? Orang duduk sepenuh bukit. Bayangkan kambing sepenuh bukit. Dia banyak lagu tu. Daripada duit dia tadi tu, mungkin dia beli 3-4 ekor kan. Tiba-tiba suatu hari lelaki tu mai jumpa saya balik. Dia kata, bos, saya nak mai ambil duit saya balik. Kawan ni pun padah. Saya kata dekat dia,
nampak tak sebukit penuh kambing tu, itulah duit kamu, ambil semua. Dia kata kat saya, bos jangan main-main dengan saya. Bos dia kata, betul, duit hang aku labur dapat banyak tu duit hang, ambil semua. Kalaulah saya ikhlas bagi kat dia tu, tolong gerakkan batu ni, batu tu bergerak, brum, keluar daripada tiga-tiga. Sebab apa? Nak tunjuk kata, memanglah kita sebut amal soleh, sebut nama Nabi, sebut dengan apa, tawasul dengan ayat Quran, tapi masa kita angkat tangan tu ke siapa? Allah lah, bukan ke orang lain. Betul? Cerdiklah sikit. Asal orang doa, je tak tahu. Hak yang lagi tak boleh belah. Doa semua menghadap kiblat, tak usah duk menghadap kubur ke, tak usah duk menghadap makom Nabi ke apa. Hak tu saya tak boleh terima. Kita pipi berdoa angkat tangan depan makom Nabi, kita baca kan. Apa antara doa yang ada yang famous? Tuan-tuan duk baca tu, Maulaya Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Okey, maulai itu apa doa dia? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu doa dia bila kita pergi depan maqam Nabi, kita baca yang tu. Ataupun tu dalam selawat Adnani, qad sana fil Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani ahmadu maktubun ala al-jinani Salla alaika Allahu fil ahyani. Lepas tu doa, ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani ighfir zunubi thumma aslih syani. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad, ampunkan dosa kami, perbaiki kehidupan kami. Doa. Jadi bila kita pergi depan maqam Nabi, kita baca lah ya. Bila angkat aja, doa semua menghadap kiblat. Siapa kata doa menghadap kiblat? Kalau doa betul menghadap kiblat, hampa makan meja makan hampa belah mana? Hampa makan tak baca doa. Hampa masa buka puasa kan, contoh buka puasa tang sini kan, hampa bentang suproh lagu tu kan. Baik, hak baca doa belah mana? Hak belah nu je baca doa. Hak yang duk belah ni tak baca doa. Janganlah macam tu. Bagilah betul disiplin dia. Kiblat doa mana? Bukan yang ni. Kiblat doa itu kiblat dia. Nabi ajak kita, Nabi angkat tangan. Kan masa Nabi nak minta hujan, betul? Betul? Perang Badar, nampak ketiak putih, takkan buat lagu tu pula. Tak betul dah. Saya duk ajak tuan-tuan disiplin dia. Mestilah kena buat satu-satu. Mestilah macam tu Nabi doa. Ya salam. Loh, 845 lah. Macam mana Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta pertolongan, minta dengan Allah. Wa'lam. Ni dengar ni kita semua. Hak ni nasihat untuk kita. Jangan takut untuk nak buat baik. Apa dia? Wa'lam, ketahuilah bahawa annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, lawijtama'at, kalau mereka berkumpul sekalipun,
ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk bagi kamu kebaikan. Semua orang satu dunia puji kita. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Tak akan apa manfaat kecuali yang Allah tulis kat kamu saja. Kalau sikit-sikit saja, walaupun satu dunia berkumpul kata hang bagus, hang tetap tak akan dapat apa yang hang dapat daripada semua orang kalau Allah tulis kat hang sikit dia. Sambung, wa inijtama'u ala salah. Wa inijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau ada depa berkumpul satu dunia umat ni angkat sepanduk Muhammad jahat, Muhammad, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika, tak akan mudarat kepada kamu apa yang Allah tulis. Sebab tu kita nak habaq kat semua yang ada ni, apa jadi kat saya, apa jadi kat tuan-tuan, bukan kerana hampa, tapi benda tu Allah tulis untuk aku. Apa berlaku kat aku akan menambahkan iman aku kepada Tuhan, bukan takut aku kepada hamba. Sama macam tuan-tuan juga, apa jadi pada tuan-tuan akan menambahkan keimanan tuan-tuan pada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada apa yang orang buat dekat kita. Hampa puji aku macam mana pun, aku tetap akan kembali pada Tuhan aku. Aku tak akan jadi hamba dekat hamba. Hampa hina aku macam mana pun, aku akan tetap kembali kepada Tuhan aku, sebab aku tahu dia yang kata aku jadi benda tu. Aku tak akan sikit pun takut dan gerun dengan hamba. Aduh. Sebab tu para sahabat, siapa nak mai? Rom, Parsi, tarik lagu tu ya. Pasal apa? Dia punya dengan Tuhan. Ngam. Sebab tu kata ulama, tengok saya, antara kekuatan para sahabat berbanding kita, hubungan mereka dengan penduduk langit kuat. Mereka buatlah apa pun, langit turun yang mesti mai. Perang, doa, semayang, syat. Tak apa, kita cuba menelusuri mereka, insya-Allah. Amin. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah pun terangkat dan suhuf pun sempurna dah tertulis apa yang jadi dekat kita. Maka belajarlah untuk terima qada dan qadar. Ini nasihat daripada satu orang yang ditimpa musibah, memberi nasihat pada tuan-tuan yang akan ditimpa musibah. Belajar terima qada qadar, belajar untuk dengar dan tahu apa benda sebenarnya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita akan menangis, bagus. Sebab bila lagi kita nak menangis? Kita akan sedih, bagus. Baru kita teringat dekat Nabi kita. Kita akan rasa tak berguna diri ini, bagus. Sebab apa? Memang hang asal daripada ayam mani, jatuh ke tanah, itik tak sudu, ayam tak patuk. Pasal apa hang nak rasa sonok sangat? Allah bagi hang rasa balik diri hang yang sebenar, clear. Jadi macam-macam, tak tahu buat apa. Tuhan suka yang tu. Tuhan kata, kalau yang dalam TikTok yang tu, itu meme tu ada pakai. Meme tu. Tuhan, ada ni yang aku suka ni. Tuhan, tolong aku. Yang ni yang aku suka ni. Hak ni aku suka. Sebab apa? Sebab biar dalam hidup kita Allah tulis, ada momen kita tadah, Tuhan, aku tahu hang. Aku tahu hang. Apa jadi kat aku pun aku tahu hang yang bagi. Lihat. Dahsyat. Hadis ni bawa. Wa qala hadis hasanun sahih, hadis rawahu Tirmizi, hadis Imam At-Tirmizi. Wa fi riwayatin, yang ni nak faham kepada hadis tadi, dia ada satu lagi riwayat dia, laju je kita baca. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, daripada selain daripada Imam Tirmizi, ihfazillah tajidhu amamaka, jaga Allah, Allah ada depan kamu. Ta'arrafa ilallahi firrakha'in, kamu mengingati Allah di waktu senang. Ya'rifka fi syiddati, Allah akan ingat kamu di waktu kamu susah. Wa'lam anna
ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa dia? Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu dan ketahuilah sesungguhnya apa yang tidak ditakdirkan kepada kamu, tidaklah ia akan mengena kepada kamu. Apa yang telah ditakdirkan kepada kamu, buatlah macam mana pun dia tetap akan kena kepada kamu. Tengok saya Ustaz, sikit saja. Ini orang lama-lama dah ramai dalam ni. Orang tua ramai dalam ni. Apa dia? Ini saya nasihat kepada semua yang umur macam saya. Umur 40, kita memang akan kena godam ya. Mestinya. Sebab banyak hadis dan peringatan, siapa umur lepas 40, tabiat lama buruk dia, perangai dia, semayang dan ibadah dia, kalau dia tak ubah-ubah lagi, lepas 40, dia akan sama, dia tak akan berubah dah. Sebab tu semua orang umur 40 mesti akan kena godam ya. Dan orang tua-tua yang mana yang dah lalu, mereka semua akan hangguk ya. Apa yang saya kata. Sebab sistem kita sama, Tuhan kita sama. Semua para nabi naik umur 40 apa? Dalam surah Al-Qasas, muka surat belah kanan atas, selang dua muka. Al-Qasas, dia start macam ni, buka selak satu, buka selak satu lagi, atas. Falamma balagha ashuddahu wastawa, Nabi Musa. Dan ketika mana Nabi Musa sudah sampai umur 33 dan sempurna umur 40. Nabi kita dapat wahyu umur apa? 40. Sama. Saya masa kena, mula-mula sekali orang tua-tua, bila kita pergi kan, saya minta nasihat dan sebagainya, jumpa dia kata, Ustaz Don umur apa? Padan lah. Itu buah dia. Dan saya syok. Sebab apa? Semua masyarakat di Malaysia kenal saya daripada saya muda. Tahun umur saya 25 tahun, 26 tahun. Orang Malaysia kenal saya. Sampai lah umur saya 40 tahun. Apa jadi kat saya? Saya suka. Sebab apa? Orang semua boleh belajar. Kita cerita satu-satu. Kita perbaik. Kita bukan orang jahat. Kita buat satu-satu. Saya suka. Sebab saya duduk di sini ni mungkin berkat doa tuan-tuan, bukan usaha saya. Itu saya nak share. Siapa yang naik 40 lagi 2-3 tahun, stand by. Apa kata mereka? Hak ni orang tua-tua yang nasihat saya. Dia kata apa? Dia akan attack kita. Allah akan main kat kita tu pada benda yang paling kita jaga. Contoh, kita jaga perkahwinan kita, dia akan serang kat situ. Dia nak tengok hang sabak tara mana. Kita jaga, macam saya duk jaga kan, minta ampun, minta maaf nah, sepanjang ceramah apa, duk kata lagu tu sepanjang tu, duk jaga ceramah, dia main serang tang tu dia nak bagi, tang tu dia nak bagi, tang tu dia nak bagi. Sama semua. Siapa yang ada company, sayang company dia apa, naik umur 40, tang tu dia nanti main, tang tu dia nanti main. Hak jaga kesihatan, jaga kesihatan, duk jaga hak nu jaga ni, naik 40, hak tu dia serang lo, dia bagi lo. Nak tengok kita pergi tang mana. Ingat hadis 19 ni. Jadi apa-apa, ingat hadis 19. Nombor 1, tengok, jaga Allah, Allah jaga kamu. Nombor 2, kalau kamu jaga Allah, Allah akan ada depan kamu. Nombor 3, apa dia? Kalau nak minta, minta dengan Allah. Kalau nak minta pertolongan, minta pertolongan. Okey. Kita tukar, minta dua-dua saya tak faham lah. Kalau nak berdoa, doa kepada Allah. Kalau nak minta pertolongan, minta kepada Allah. 4. Ingat, kalau satu dunia kumpul nak bagi hang bagi elok, hang tak akan jadi elok kecuali yang Allah tulis kat hang. Kalau satu dunia kumpul nak penayang hang, nak pedajih hang, hang tak akan terdajih kecuali yang Allah tulis kat hang. 5. Dan Allah dihabaq, aku kalau hampa ikut road aku, hampa tak akan sia-sia. Aku sedia ganjaran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri 2 kali. Jumpa pula orang tua lain, dia berkata apa? Teruk Ustaz Dan? Teruk.
Betul, teruk betul. Betul. Kalau betul teruk, bersedia. Benda baik besar akan mai. Time tu nak tengok pula. Syukur ke, belagak ke, riak ke, juah ke. Sama. Okey. Wallahu a'lam. Balik. Senang. Ngaji je ni senang. Dia bagi kehidupan kat kita. Pasal apa? Ni Nabi kita. Bukan orang biasa. Kekasih Allah. Langit ni semua. Buat ni apa semua. Sebab dia. Mesti. Kita akan dapat manfaat. Jaga dia baik-baik. Tuan-tuan. Semoga Allah pelihara. Minggu depan. Hadis pendek lah. Aduh. Pendek lah. Hari ni punya panjang. Esok pendek lah. Bulan depan lah. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah. Yang lemah daripada saya. Semoga tuan-tuan dapat manfaat. Saya lah terutamanya. Telinga ni yang paling dekat. Jom kita tutup dengan baca selawat Adnani sama-sama. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulama at-tayyib al-ardani hadha al-ghulama at-tayyib al-ardani قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن. يا الله semua. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. Terima kasih sekali lagi. Sonok bersama tuan-tuan. Sonok saya tengok anak-anak lari tadi. Teringat masa kami kecil-kecil tu. Tengok duk lena tu. Kami lagu tu. Sebab dulu masa umur tahun 1996, 1993 kami kecil lagi. Bapa pengajian tak banyak. Jadi kalau nak mengaji dengan tok guru, dia kena mengaji lama. Pukul 1 pagi, 12 malam baru balik. Kita bukan steady. Kita mai duduk dengan mereka, mengayah kita. Sekali lagi kita lena. Ayah kita mengaji. Pukul 12 dia dukung, baru balik. Macam itulah kami. Dari kecil ni. Tu sonok tengok Allah. Tengok duduk belakang. Ish, teringat lah. Tapi anak tuan-tuan tertib lagi lah daripada kami. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.